Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna wa sa'ba sahla idha syi'ta sahla. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' الإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوبه سبحانه وتعالى. Sambungan pengajian kitab Tauhid siri yang kedua, muka surat 6. Tajuk hari ini wajib ma'rifat, yakni mengenali Allah. Ma'rifah ataupun kita orang Melayu kata ma'rifat. Ma'rifat ni daripada bahasa Arab. Makna ma'rifah ni maknanya Melayu mudah kita kata kenal. Kenal. Maka kita sebagai hamba Allah, benda yang pertama yang kita kena kenal adalah Allah, Tuhan kita kan. Kita hidup di bumi Allah, kita makan rezeki Allah, kita terima nikmat Allah, kita sembah pun sembah Allah. Tapi Allah tu siapa? Jadi kena kenal. Kena kenal siapa itu Allah. Sebab apa? Sebab dengan kita mengenal Allah, baru kita beriman dengan Allah. Kenal dan iman ni dia kuat, dia bersangkut paut. Kalau tak kenal, tak namalah beriman. Rukun iman kita ada 6 kan? Rukun kita ada 6. Pertama kita kena beriman dengan Allah. Macam mana kita nak beriman kalau kita tak kenal Allah? Iman kalau bahasa Melayu mudah kita kata percaya. Kita nak percaya kepada Allah. Macam mana kalau kita tak kenal Allah? Mudah. Perbandingan dia orang Melayu kita. Kalau mai seorang jumpa kita, dia kata, "Mat, mai nak hutang hang 1000." Kita kenal dia benda, kita boleh percaya dia dah. Kita nak bagi. Dia mai rumah kita, dia ketuk pintu, "Assalamualaikum, ada apa?" Dia kata, "Mai nak pinjam kereta Ustaz 2 hari." Kenal pun tidak. Macam mana kita nak bagi kereta, nak percaya dia? Kita tak percaya kalau kita tak kenal dia, betul tak? Jadi kita kena kenal. Kalau kawan kita, kawan 10 tahun dari kecil lagi, mai ni Ahmad mai nak pinjam Ustaz ni kereta nak guna balik kampung, Ustaz ya 2 hari lepas tu hantar balik. Kita percaya dan kita bagi. Percaya tu akan datang apabila kita mengenali. Itu secara mudah-mudahlah kita kata kan. Secara mudah nak faham bahasa Melayu ni. Jadi begitulah iman kita dengan Allah. Sebab sebahagian ulama dia mentarifkan iman tu ataupun kita kata beriman ataupun al-iman itu, setengah ulama mensamakan dengan ma'rifah. Ada sebahagian ulama kata ma'rifah iaitu kenal dan juga iman iaitu percaya, benda yang sama. Mesti ada ma'rifah baru nama iman. Kalau tak ada ma'rifah tak boleh nak nama iman. Kita kenal lagi Tuhan kita. Kalau kita tak kenal, maka tak ada lah namanya iman. Jadi macam mana apa dalil-dalil yang mengatakan kita wajib mengenal Allah? Dalil dia daripada Al-Quran dan hadis lah.
Awal din ma'rifatullah. Awal agama ni kena kenal Allah dulu. Kalau kita tak kenal Allah, hal lain tu tak sah belaka. Ittifaq ulama bahawa siapa yang jahil dengan makna la ilaha illallah, dengan makna kata tak kenal siapa Allah, tidak sah muamalah dia, tidak maksudnya munakahatnya, tidak sah ibadatnya. Dia tak kenal Allah, dia sembah siapa? Sembahyang ke? Sembah siapa kalau tak kenal Allah kan? Sebab itulah kita kena kenal Allah. Bahkan sebahagian tafsir daripada Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Ibnu Abbas mentafsirkan liya'budun dengan makna liya'rifun, mengenal. Allah tak jadikan jin dan manusia melainkan kerana nak suruh kenal. Kenal siapa? Kenal Allah lah. Kenapa Allah cipta kita? Nak suruh kenal Allah. Kenapa Allah ciptakan jin? Nak suruh kenal Allah. Siapa-siapa yang namanya mukallaf, orang yang diberati syarak, cukup umur, ada akal, maka kena kenal Allah. Kata musannif, dan dalil bahawa ilmu ma'rifat Allah Jalla wa Azza itu terdahulu kewajipannya daripada lain-lain ilmu, iaitu dari kitab Zubat. Kitab Zubat ni kitab matan yang digaji di pondok-pondok lah. Orang agama ni dia mengaji salah satunya matan Zubat untuk dihafal. Matan Zubat ini khususnya cerita tentang fiqh, tetapi awal dia cerita sikit tentang tauhid dan penutup dia cerita sikit tentang tasawuf. Di awal-awal kitab itu ada disebut di matan Zubat, katanya apa? Awwal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Maknanya pertama-tama wajib atas manusia iaitu makrifat Allah dengan yakin, bistiqan, dengan yakin. Nak kenal Allah ni kena kenal dengan yakin. Kalau orang yang menghafal dan Jauharut Tauhid pun ada disebut je, wa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Kullu man kullifa syar'an, setiap orang yang ditaklifkan oleh syarak. Yang syarak kata nama orang ni mukallaf. Kita semua ni mukallaf. Kita ni mukallaf. Mukallaf tu apa? Orang yang Allah berati hukum syarak, itu nama mukallaf. Taklif tu maknanya ilzamu ma fihi kulfah, melazimkan suatu yang ada keberatan. Kita ni Allah beratkan atas zimmah kita ni, bahu kita ni apa? Kewajipan. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Kita ni diberati dengan segala hukum-hukum. Sebab itu kita ni nama mukallaf, orang yang menerima, kita kata taklif, benda-benda yang berat ni. Setiap yang nama mukallaf tu, salah satu benda yang wajibnya, wajib apa? Mengenal Allah. Mengenal Allah ni apa? Perkara yang wajib. Lillah kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa, wajib mengenal ma qad wajaba, benda yang wajib. Ma qad wajaba lillahi, yang wajib bagi Allah, wal jaiz, dan juga yang harus, wal mumtani'a, dan benda yang mustahil. Wajib orang yang nama mukallaf ni, tiga benda pada Allah tu kita kena reti. Benda yang wajib, benda yang mustahil, benda yang jaiz ataupun harus, yang kita akan bincang nanti. Wajib kena kenal semua. Bahkan benda ni kita kena ajak asas-asasnya hatta kepada anak-anak kita. Sebab sebahagian hadis Nabi menyebut, iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin la ilaha illallah. Nabi kata suruh bukakan ala sibyanikum, di atas anak-anak kamu, awal kalimahnya ajak apa dulu? La ilaha illallah. Anak kita, cucu kita hak baru boleh cakap tu, ajak mama papa tu kan, mama bapa tu, ajak apa? Ajak sebut la ilaha illallah. Ajak tu dulu. Ajak tu dulu. Ajak kalimah tauhid. Sebab ada sebahagian hadis yang lain yang menyebut orang yang awal kalimahnya la ilaha illallah,
akhir kalimahnya pun la ilaha illallah, kemudian dia mati, maka Allah ampunkan dosa antara dua kalimah ni. Kecil-kecil dulu kita sebut la ilaha illallah, kemudian nak mati pun orang talqinkan la ilaha illallah, maka husnul khatimah. Itu sebahagian riwayat lah. Ada nak cerita di sini, pertama yang kita wajib kena kenal Allah. Dan dari khutbah bagi Al-Habib Tahir bin Husain, ini seorang habaib, fa'lamu, ni bukan hadis dan sebagainya dah, ini khutbah dia kata, fa'lamu ayyuhan nasu annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah wa dhalika haqiqatu ma'na syahadah. Artinya, wahai manusia, ketahuilah bahawa asal dan dasar agama itu ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum ia berbuat ibadah kepadanya, dan pengetahuan itu adalah hakikat makna kalimah syahadah. Itu petikan daripada khutbah. Jadi asal agama kita ni dan juga asas dasar bagi agama kita ni adalah tauhidkan Allah, kenal Allah dulu sebelum ibadah. Maknanya kecil-kecil lagi kena kenal Allah dah. Kena kenal Allah dah. Sebab ibadah itu kita sembah ataupun ubudiyah kita ni, kita serahkan diri kita ni menghadap Allah, nak sembah Allah. Macam mana kita sembah orang yang kita tak kenal? Kan? Kita sembah tiap-tiap hari tu sembahyang, kita katakan. Sembahyang tiap-tiap hari tu, puasa ni, bulan Ramadan ni, kita buat kerana siapa? Perintah siapa? Allah yang perintah, betul tak? Allah perintah sembahyang, kalau tak kita tak buat. Allah perintah puasa, kalau dia tak suruh kita tak buat. Kita duk buat ni untuk siapa? Untuk Allah. Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan tu apa? Tuhan tu Tuhan. Dia ulang nanti tak habis. Jadi kita nak kenal siapa Tuhan. Ramai yang mendakwa dia Tuhan. Daripada makhluk ni pun ada yang mengaku Tuhan Harun. Itu orang Melayu bukan cerita zaman lah. Zaman dulu pun Fir'aun pun mengaku Tuhan, Namrud pun mengaku Tuhan. Ramai lagi orang-orang yang mengaku Tuhan. Bahkan hari ni banyak Tuhan yang didakwa lah kan. Kaum India ada kata dia Tuhan dia, kaum Cina pun mengaku dia pun ada Tuhan dia. Pakat panggil Tuhan belakang. Kita pun kita kata Tuhan. Sama ke? Sama ke Tuhan yang kita sebut dengan Tuhan hak mereka? Yang mana kata la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan. Tuhan hak mana tu? Tuhan hak mereka ke Tuhan hak macam kita faham ni? Bila orang tanya Allah tu siapa? Tuhan. Tuhan tu apa? Kita kata Tuhan tu Tuhan. Maknanya kita belum kenal siapa tu Tuhan. Tuhan tu siapa? Jadi sifat 20 ni yang terbit sampai 20 kita dah mengaji ni dari mana? Dari la ilaha illallah. Sebab apa? Apabila seseorang mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dengan makna kata tak ada suhat, tak ada Tuhan yang sama seperti Allah. Yang Tuhan yang macam Allah itu satu saja. Jadi yang macam Allah tu yang macam mana? Yang dikatakan Tuhan tu macam mana? Kata ulama, dia kena ada dua benda ni. Kalau tak ada dua benda ni, tak boleh nak nama dia Tuhan. Kalau tak ada dua benda, siapa nak mengaku Tuhan boleh, tapi kena ada dua benda ni. Apa dua benda ni? Kata ulama, al-istighna dan juga al-iftiqar. Istighna'u an kulli ma siwa. Pertama, dia mesti terkaya daripada semua benda. Yang nak nama Tuhan ni, dia tak boleh berhajat kepada satu benda pun. Dia tak perlukan siapa-siapa, dia tak berhajatkan kepada siapa-siapa. Hatta kepada ibadah kita pun, dia tak berhajat kepada makhluk. Itu baru nama Tuhan. Kita ni kalau tak sembahyang, mudarat ke Tuhan? Tak mudarat. Satu dunia ni tak beriman kepada Tuhan, mudarat ke Tuhan? Tak mudarat. Sebab apa? Dia tak berhajat kepada ibadah kita, dia tak berhajat siapa-siapa pun sembah dia, dan dia tak berhajat kepada makhluk apa pun, sebab semua makhluk ni Allah yang cipta. Kalau berhajat kepada orang untuk pergi jamu dia,
duk berhajat pada orang, duk pergi bersih-bersih dia, itu bukan Tuhan. Itu kita yang Tuhan dia bukan Tuhan kita. Kita duk jaga dia. Tuhan tak perlukan penjagaan. Dia tak berhajat kepada makhluk. Al-istighna itu sifat yang pertama. Allah tak berhajat pada siapa-siapa. Yang kedua, sifat yang kedua, dua benda ni saja. Apa dia? Al-iftiqar. Apa makna iftiqar? Berhajat. Bukan makna Tuhan berhajat. Iftiqar itu sifat makhluk. Maknanya semua makhluk, semua benda berhajat kepada Allah. Allah, Tuhan tak berhajat kepada semua makhluk ataupun semua benda, tetapi segala makhluk, semua makhluk berhajat kepada Allah. Tak terlepas satu benda pun yang tak berhajat kepada Allah. Siapa yang boleh kata saya tak berhajat, ataupun dia kata ada satu benda yang dia tak memerlukan Tuhan? Ada? Tak ada. Itu baru namanya Allah, dua benda ni. Jadi macam mana kita nak faham istighna? Macam mana kita nak faham iftiqar? Maka ulama rincikan, tafsirkan, pecahkan. Jadi istighna tu pecah 11 sifat. Iftiqar ni ulama tafsirkan, rincikan, detailkan, pecah, keluar 9 sifat. Campur kedua-dua jadilah 20 sifat. 20 sifat tu lah kita ngaji. Sebab tu kita ngaji 20 sifat. Kenapa kita tak ngaji sampai 100 sifat, 1000 sifat, 99 sifat? Sebab apa? Sebab yang 20 ini sifat dipanggil ketuhanan. Nak menceritakan bahawa sifat ketuhanan, hak nak namanya Tuhan, kena ada 20 ni. Siapa kata dia mengaku dia Tuhan? Tengok ada 20 sifat ni. Kalau kita nak dakwa pada sesuatu benda tu dia Tuhan, kena letak 20 sifat ni, letakkan satu sifat yang 20 ni. Ada tak? Kalau tak ada salah satu, tak namanya Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan mudah sahaja. Dua benda yang mesti ada pada dia apa? Dia tak berhajat kepada siapa-siapa pun, dan semua benda berhajat kepada dia. Walaupun zarrah, walaupun habuk, walaupun kuman, walaupun COVID-19 yang kecil itu, semuanya berhajat kepada Allah, kan? Baik. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifah Allah atas tiap-tiap orang yang mukallaf, maka ketahuilah bahawa erti ma'rifat itu iaitu i'tiqad yang jazim. Sekarang nak bagi tahu takrif pula. Apa takrif, definisi bagi ma'rifah? Mengenal ni apa dia takrif dia? Kenal macam mana? Kenal macam kita kenal. Kita pun kenal kat kita kata kenal Allah. Allah tu Tuhan. Tu kenal dia. Kenal macam tu lah. Dia ada takrif dia. Ma'rifah ni definisi dia adalah i'tiqad yang jazim. Jazim tu dia kata yakni pasti, serta menepati pada yang sebenarnya dengan dalil. Itu makna ma'rifat. Ma'rifat ini pertamanya mestilah benda itu jenis i'tiqad. Benda tu benda yang bangsa kita simpan di dalam hati. I'tiqad ni maknanya pegangan hati. I'tiqad tu bahasa Arab. I'tiqad tu bahasa Arab daripada i'taqada ya'taqidu, i'tiqadan. Dan i'taqada tu dia asal dasarnya daripada kalimah aqdun. Aqdun tu maknanya apa? Simpulan. Kita ambil tali, kita ikat, simpul. Jadi apa? Besar simpul itu kan. Orang panggil apa? Simpul tu. Simpul. Itu dipanggil aqdun. I'tiqad ni dipanggil sebagai i'tiqad tu kenapa? Kerana kita simpulkan satu pegangan di dalam hati yang simpul mati, yang tak boleh dirungkai. Tadi tu kalau kita ikat simpul mati kerak macam tu, boleh buka lagi tak? Tak boleh dah. Maknanya kemah simpul tu, jadi seketui macam tu kemah, tak boleh nak rungkai dah. Begitulah pegangan hati kita. I'tiqad dalam hati kita, kita simpul kemah dalam hati kita. Sebanyak beberapa jenis simpulan iman. Itu di dalam bahasa kita ya. Simpulan iman tu mana i'tiqad iman. Kita ikat dalam hati bahawa Allah tu ada. Itu simpulan pertama. Kita ikat dalam hati, pegang dalam hati bahawa Allah itu kuasa, Allah itu qidam, qadim, qidam, baqa dan seterusnya. Itu simpulan. Makna i'tiqad ni kita pegang dalam hati ya. Yang jazim,
i'tiqad tu mesti jazim. Jazim tu apa? Putus. I'tiqad yang jazim maknanya i'tiqad yang putus, yang kita tak berpaling kepada yang lain. Kita kata Allah ada 100% dalam hati, kita kata Allah ada. Tak boleh ada syak walaupun 1%. Tak boleh yang namanya zan, tak boleh namanya syak, tak boleh namanya waham. Dia mesti yakin. Yakin ni maknanya 100%. Kalau ada taraddud dalam hati, itu belum lagi dikatakan ma'rifah Allah. Allah ada. Yakin Allah ada. Kita pun teragak-agak juga fikir, tu tak nama ma'rifah. Dia tak boleh, kena yakin 100%. Dia tak boleh zon. Zon ini berat, sangkaan. Dalam fiqh banyak zon. Nak hukum najis ke tak najis ke, masuk waktu tak masuk waktu, sebahagian hukum-hukum tu, adalah zon. Zon ini 90% kita katalah, ataupun 80%. Hati kita berat ke belah tu. Itu zon. Dalam tauhid kita tak boleh zon. Syak lagi kurang. Syak ni 50-50. Duk tengah-tengah atas pagar. Itu syak. Waham lebih ringan lah kita kata. Ringan, sangkaan yang ringan itu dipanggil waham. Mai ada waham-waham, mai ada sangkaan-sangkaan, mai lintasan-lintasan dalam kepala kita. Itu waham sahaja dipanggil. Jadi dalam bab tauhid, yang waham ni tepi, yang syak pun kita buat, yang zon pun kita buat. Kita mau yakin suatu kuasa. Yakin dah Allah kuasa, yakin. Yakin dah Allah melihat, yakin. Yakin dah Allah dengar, yakin. Itu dipanggil i'tiqad. Itu i'tiqad. I'tiqad yang jazam. Dan benda tu mestilah menepati pada yang sebenar. Mestilah i'tiqad hak putih tu, hak yakin 100% tu kena dengan waqi', dengan benda yang sebenar, dengan realiti, dengan hakikat. Kalau tak berbetulan dengan realiti, kita tak panggil ma'rifah, kita panggil jahil. Sebagai contoh, ada orang beranggapan pokok tu Tuhan, ada orang beranggapan matahari tu Tuhan. Kalau kita cincang dia 12 pun dia tak tukar pegangan dia. Maknanya apa? I'tiqad 100% tu jazam dah. Kita tukar akidah Tuhan bukan matahari. Dia kata dak, Tuhan tu matahari. Sebahagian agama dia sebut matahari. Kita kata memberi kehidupan kan. Matahari ni semua dapat kehidupan. Maka ada orang yang sebut matahari. Kita kalau bunuh dia pun dia tak tukar agama. Itu suatu benda. Tapi betul tak dengan waqi'? Dengan realitinya betul ke matahari itu Tuhan? Dah. Ada orang anggap pokok tu matahari, sembah. Kita ada orang sembah pokok. Pokok yang besar-besar tu dia pergi sembah. Sebab dia kata tu Tuhan. Tak tahu lagu mana pokok tu Tuhan. Pokok tu terbang, berbalik kan? Macam mana dalam pemikiran dia kata pokok tu Tuhan? Tapi dia punya akidah tu 100% kemas tu. Kita kerat tangan dia pun dia tak ubah tu. Tapi betulkah dengan waqi' pokok tu Tuhan? Realitinya pokok tu Tuhan kan? Dah. Jadi walaupun dia i'tiqad macam tu, walaupun i'tiqadnya putus, tetapi bukan membetuli realiti, bukan membetuli waqi', maka itu pun tak nama ma'rifah, itu nama jahil. Dia i'tiqad benda yang salah. Dan mestilah mana tadi? Dengan dalil. Syarat dia dengan dalil. Sebab apa? Sebab orang yang i'tiqad putus, membetuli waqi' atau realiti, tetapi tak ada dalil, kita panggil dia apa? Muqallid. Dia ni orang yang bertaklid. Dia hanya ikut. Kalau ikut tak kenal. Itu ikut, bukan kenal namanya. Hang ni ikut, hang reti ke tak reti ni, dia tak tahu, kata-kata aku ikut lah. Itu namanya muqallid, orang yang ikut. Kalau contohlah dalam masjid ni, contohlah ada ramai-ramai orang ni, ada orang kata siapa kenal
Fulan bin Fulan, contohlah Ahmad, contohlah. Siapa kenal Ahmad dalam masjid ni? Orang pun hak kenal orang tunjuk tu, hak duduk situ, duduk kat tiang tu, contohlah. Dia kata tu, hak duduk kat situ tu, tiang tu. Sebab apa dia tunjuk? Sebab dia kenal. Tapi ada orang yang tak kenal, tapi dia ikut. Dia kata, mana Ahmad? Dia kata, tu kat tiang tu. Siapa yang tunjuk Ahmad? Kenal kan? Dia kata, tak. Dia pun tunjuk, aku pun tunjuk. Dia nama orang yang kenal kan? Orang yang muqallid, orang yang ikut. Dia bukan kenal, betul tak? Sebab dia hanya mengikut apa yang orang tunjuk. Orang tunjuk tu Ahmad, dia pun tu lah Ahmad. Dia pun tunjuk tu Ahmad. Padahal Ahmad tu dia tak kenal. Dia tak pernah jumpa, dia tak pernah dengar. Itu dipanggil orang yang hanya ikut. Kalau bahasa Arab namanya muqallid, orang yang mengikut tanpa ada dalil. Dalam ilmu tauhid, kita kena ada dalil. Dalam ilmu fiqh kita tak perlu dalil. Hari ni dalam ilmu tauhid orang tak mau ngaji dalil, tak mau cari dalil. Tapi dalam bab tauhid, dalam fiqh pakat nak cari dalil, tanya hadis, tanya tu, tanya ni. Salah, terkalih lah. Dalam bab fiqh kita ni muqallid, kita bukan orang yang menggunakan dalil. Orang yang menggunakan dalil ni siapa? Mujtahid. Orang yang boleh kita kata berinteraksi dengan dalil, tahu cara macam mana nak guna dalil. Mereka ni lah yang duk cari dalilnya. Kita orang awam dalam fiqh tak cari dalil. Kalau kita kata nak cari dalil, jenuh. Dalam sembahyang kita, apa dalil kena takbir? Mana hadis kata kena takbir? Mana hadis kata kena baca Fatihah? Mana hadis kata kena rukuk? Mana hadis kata kena sujud? Mana dalil. Semua, setiap apa yang kita buat dalam fiqh tu, kita tahu semua dalil. Kita tak tahu kan? Itulah dalam fiqh kita muqallid. Kita bertaklid. Kita hanya tanya ulama, kena buat ke tak kena buat? Boleh buat ke tak boleh buat? Ulama kita boleh buat. Kalau ulama kita tak boleh, tak usah buat. Sebab kita tak faham macam mana nak berinteraksi dengan dalil. Kalau orang bagi dalil pun, kita ni dalil tu pun tak tahu dia. Benda dalil tu, dalil pun kita tak tahu. Itu dalam bab fiqh kita hanya ikut. Tapi dalam bab tauhid, kita kena reti dalil. Mana dalil ada Allah? Kita tahu. Mana dalil Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Kita kata Allah kuasa. Mana dalil Allah kuasa? Kita kena reti. Kalau kita tak reti dalil, maka kita ni namanya orang yang muqallid, orang hanya ikut sahaja. Jadi kita kena reti dalil. Payahnya ada dalil, bukannya dalil yang susah dah. Dalil kata ulama ada dua jenis. Nanti kita akan bincang setiap satu sifat itu kita sebut secara ringkas. Dalil ada dua. Dalil ijmali, dalil tafsiri. Dalil ijmal, dalil tafsir. Ijmali, dalil secara kita kata apa? Bahasa Melayu, secara ringkas, secara umum. Dalil tafsir, tafsiri maknanya dalil yang secara detail. Beza dia ke mana? Bahasa kita ni sekurang-kurangnya ada dalil ijmali pun tak apa. Macam mana dalil ijmali ni? Macam ni. Bila orang tanya kita, Allah ada tak? Kita kata Allah ada. Allah itu wujud. Mana dalil? Kita kata ada alam ni. Alam ni tanda kata ada Allah. Macam mana orang tanya lagi? Macam mana kata alam ni jadi dalil kata ada Allah? Kita tak reti nak jawab dah. Dia tahu aku reti dekat tu. Ada dalil ijmali. Dalil secara am. Secara amnya, secara umumnya, alam ni menjadi dalil bagi ada Allah. Kita boleh habaq yang takat tu je. Nak rincikan, nak tafsirkan, nak detailkan, itu kita tak reti. Tak apa dah takat tu. Sifat 20, dalil dia apa? Semuanya alam ni. Kita dalil dia alam ni, baqa dalilnya alam ni, qudrah, iradah, wahdaniyah sampai habis semua. Semua dalilnya alam ni. Mudah tak? Mudah tu dalil kita. Cuma kita kena bagi faham lah serba sikit macam mana alam ni boleh jadi dalil kata ada Allah dan sebagainya. Kita reti sikit nanti di dalam perbahasan. Reti tapi tak reti nak habaq ke orang pun tak apa dah. Allah ada sifat kudrat ada. Mana dalil alam ni? Cuba cerita tengok alam ni tu jadi dalil bagi kuasa Allah tu macam mana? Hari tu ngaji faham dah tapi nak habaq tak reti. Jadi dekat tu pun.
Itu dalil ijmali. Wajibnya takat tu je. Susah kan tauhid? Tak susah takat tu. Bukan susah pun. Hak susah pun hak sampai bahakam, tasil kamun, fasil, ta'luq qabah, ta'luq tanjizil qadim, tanjizil hadis. Nak tahu hak plan tu. Hak tu fardu kifayah. Orang lain ngaji kita tak payah. Itu fardu kifayah. Ada orang pindah hati, kita tak payah pun tak berdosa. Jadi sekurang-kurang fardu ain itulah kita kena bagi faham. Baik. Dan erti jazam iaitu i'tiqad yang putus, pasti, yang tiada ada lagi syak padanya, maka adanya itu bukan secara sangkaan. Jadi bukannya i'tiqad tu secara sangka-sangka macam yang saya sebut tadi. Kemudian katanya, dan jazam itu terbahagi kepada 4 bahagian sebagaimana yang dinukilkan dari nas ibarat Al-Bajiji yang berikut ini. Al-Bajiji ini nama ulama sebelah Morocco, sebelah Maghribi, Imam Abdul Jabbar bin Ahmad bin Musa Al-Bajiji, Bandar Bajij. Allah nak Bajij ke Bajij, siapa yang pernah pergi Morocco kan, bolehlah dia tahu lah. Dia ulama akhir kurun ke-9, 820 sampai ke 900 lebih Hijrah. Dia dikatakan kitab dia saja ada 5,000 jilid. Dia yang perpustakaan dia ada 5,000 jilid. Banyak daripada perpustakaan biasa-biasa ni. Hak dia personal dia sendiri. Ulama ni memang berlumba-lumba dalam mengumpul kitab-kitab. Sebab tu kita kata orang alim ni dia suka kitab banyak-banyak. Kitab banyak-banyak tu buat apa? Bukan buat simpan pameran, buat baca lah. Sebab ilmu ni dalam kitab. Jadi ulama ni dia suka membaca sebab tu ilmunya banyak. Jadi dalam kitab yang ditulis oleh Imam Abdul Jabbar bin Ahmad Al-Bajiji ni, dia kata apa? Jazam ni ada 4. Pertama, jazam ni yang tadi lah, kita putus dengan apa yang kita i'tiqadkan. Jadi yang pertama, i'tiqad secara putus yang muafakat pada yang sebenar dengan dalil, maka yang ini dinamakan ma'rifat ataupun ma'rifah. Hak pertama dinamakan ma'rifah. Apa dia? Putus dalam hati kita beserta dengan dalil, membetuli dengan al-waqi' ataupun realiti. Apa? Putus dalam hati kita kata Allah ada. Allah ada tu membetuli waqi'. Dan juga ada dalilnya alam ini, maka kita nama ma'rifah. Yang kedua, jazam yang muafakat pada yang sebenar tetapi tanpa dalil, maka yang ini dinamakan taklid, akan tetapi taklid yang sahih. Yang kedua, i'tiqad putih betul dengan waqi', tapi tak ada dalil. Allah ada, Tuhan ada, Tuhan kuasa, Tuhan satu ke dua, satu. Tahu mana ada dalil? Tak tahu. Dulu mak ayah abang lagu tu, ngaji sekolah kata lagu tu, mana dalil? Tak ada. Itu namanya orang yang muqallid ataupun taklid. Dia bukannya ma'rifah lagi. Yang ketiga, jazam tiada muafakat yang sebenar dengan dalil, maka ini dinamakan jahil murakkab. Ini hak cerita dia hak macam tadi. Hati dia putih kata matahari itu Tuhan. Putih dah. Matahari itu Tuhan dia kata. Mana dalilnya? Dalilnya matahari ni ada power macam ni. Ada orang main lah dalil dia. Tapi kena ke tak kena? Tak kena. Namanya apa? Jahil murakkab. Jahil ada dua, satu jahil basit, ada satu namanya jahil murakkab. Jahil ni maknanya dia lawan bagi ilmu. Orang yang ada ilmu namanya alim, orang yang tak ada ilmu namanya jahil. Jahil pula ada dua, satu namanya basit ataupun satu lagi namanya murakkab. Basit ini yang biasa, murakkab ni bersusun. Basit ini dia tak ada ilmu dan dia tahu, dia mengaku dia tak ada ilmu. Itu basit lah. Jahil dia tu mudah. Macam orang lah, kalau kita tanya hak lebih-lebih, dia kata aku tak reti, tak pandai. Itu namanya jahil basit. Ada orang yang dia pandai-pandai. Dia bukan pandai, dia pandai-pandai. Dia buat kepala tahu orang dah kata. Dia tak tahu tapi buat kepala tahu. Macam mana? Dia pun urai ikut ni tapi salah.
Dan dia yakin pula tu dengan benda yang dia sebut. Itu namanya murkab. Sebab apa? Pertama, dia jahil dengan ilmu tadi. Apa yang dia tahu tu salah. Yang kedua, jahil apa? Jahil kata dia jahil. Dia tak tahu kata dia tak tahu. Pertama, dia tak tahu dengan benda tu dah salah. Yang kedua, dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia tak tahu kata dia jahil. Dia tak sedar bahawa dia salah. Ini yang paling teruknya ni. Yang keempat, jazam yang tiada muafakat pada yang sebenar dan tanpa dalil, maka yang ini dinamakan taqlid batil. Ini yang paling teruklah. Dia putih dia tu tak muafakat dan tak ada dalil, semuanya tak ada. Hanya ada satu saja jazam. Macam orang akidah dia kata dia sembah pokok contohlah. Dia sembah pokok, dia sembah batu, dia kata hatulah Tuhan. Putih dalam hati. Tetapi tak membetuli realiti dan tak ada dalil. Itu dipanggil taklid yang batil. Adapun erti dalil iaitu suatu yang menunjuk atas kebenaran atas suatu perkara. Dalil ini bahasa Melayu kita kata tanda. Itu dalil ataupun pecahan. Orang Kedah kata pecahan, cam. Bahasa yang selalu saya buat misal apa? Contohnya kita lalu-lalu kot dalam satu hutan, kita nampak asap berkepui dan hutan bubuk-bubuk. Kita pun habang kat kawan kita tu dalam hutan terbakar dalam hutan tu. Kawan kita pun kata kita, hang tahu tak mana kata ada api, aku tak nampak api pun. Mana tanda kata ada api, mana kita kata mana dalil kata ada api. Hang cam tak mana kata ada api. Dia pun kata, aku cam tang asap tu. Asap itulah pengecaman. Asap itulah tanda. Asap itulah dalil kata ada api. Kalau kita lalu ke depan masjid ni, kita pernah nampak lembu kat sini? Tak ada Tapi kalau satu hari kita keluar, kita tengok tai lembu depan masjid, kita nak kata apa? Kita kata, oi, lembu siapa main berak depan masjid ni? Kawan kita pun kata, hai, mana ada lembu kot ni? Lembu tak ada, orang tak boleh lembu kot macam ni. Kawan kita kata, habis tu dia tai sama kalau bukan tai lembu. Kita marah ke dah. Tu tai je, bukan lembu dia dah. Hang ni bodoh kan. Dah ada tai lembu, tentu ada lembu. Takkan ada tai lembu tak ada lembu. Hang lembu kan. Jadi tai tu memang kita tak nampak lembu, kita tak tengok lembu, tak dengar lembu, tak bau lembu, tak ada. Semuanya tak ada. Tapi ada tanda bahawa lembu pernah main di depan masjid dah. Apa dia? Dia tinggal tai dia. Itulah dalil. Tahu mana kata ada Allah, kita tak pernah tengok Allah, kita tak pernah dengar Allah, kita tak ada idrak kita ni, mata kita, telinga kita, semualah panca indera kita ni tak pernah mengecapi Allah tu, tak pernah dapat tu, mata pun tak pernah nampak. Tahu mana kata Allah ada? Allah ni suatu benda yang ghaib. Kita kata alam ni lah. Itulah dalil kita kata. Alam ini tanda pengecaman kata Allah tu ada. Itulah bagi dalil. Adapun dalil wujud Allah Ta'ala dengan segala sifatnya itu memadai dengan dalil ijmali yang saya sebut tadilah, iaitu adanya bumi dan langit dan barang yang ada di dalam kedua-duanya. Jadi bumi, langit dan segala isinya, itulah tanda kata ada Allah dan segala sifat-sifat Allah. Kita nak kenal ni pun kenal sifat-sifat Allah lah, ataupun kita kata hukum bagi sifat-sifat Allah. Bukannya kita kenal secara hakikat zat Allah dah, kita tak boleh kenal. Dan juga kita pun tak boleh kenal pun sifat Allah yang secara hakikatnya macam mana. Hakikat sifat kudrat Allah tu macam mana, kita tak kenal. Kita hanya tahu sebahagian hukum yang ada pada sifat. Hukumnya apa? Wajib contohnya. Begitu saja. Makrifah kita ni makrifah yang kita kata awam sahajalah, ilmu yaqin yang secara asas sahaja. Makrifah secara ilmu. Dalil dia alam ini, itu dalil orang awam. Kalau dalil orang yang khawas ni, kalau sebagai ustaz-ustaz mungkin hang ajak tasawuf, dia kata mengenal Allah dengan Allah lah. Mana dalil kata ada Allah, mana dalil kata Allah dengan Allah lah. Bahkan Allah itu dalil kata ada makhluk, bukan makhluk dalil kata ada Allah. Sebab level tak sama lah kan. Kita orang awam, kita kenal makhluk baru kenal Allah.
Sebahagian orang khawas dia kata Allah itu dalil kata ada makhluk. Macam mana itu? Kita pun tak tahu. Macam tak. Mudah-mudahan nak mudah faham sikit-sikit. Ni sebab ada pernah orang ajar sebut kan. Jadi kita sebut sikit lah. Sebagai contoh macam ni. Masjid ni, Masjid Manjung. Contohlah Masjid lain lah. Masjid Manjung je ada kenal kan. Masjid yang lain. Ada orang nak pergi masjid. Masjid apa? Masjid Muttaqin. Contohlah. Kita pun pergi tanya orang kata, ni nak pergi Masjid Muttaqin macam mana? Ni tahu mana Masjid Muttaqin? Dia kata, hampir ujung depan tu. Lepas tu hang tengok hak depan dia ada jual pasport tu. Pasport sini orang apa? Ada jual cendol depan tu. Hak depan masjid tu ada jual cendol tu. Itulah Masjid Muttaqin. Kita pun pi. Dengan kawan kita naik. Kita tengok, ni Masjid Muttaqin, tak ada orang jual cendol pun. Dia kata, bukan dia tu. Bukan dia sebab apa? Sebab dia kata ada cendol baru Masjid Muttaqin. Hak tak ada cendol, bukan Masjid Muttaqin lah. Jadi, kalaulah kita kata Allah ni dalil dia makhluk ni, sama macam kita berdalil dengan tukang cendol. Sebab apa? Tukang cendol tu ada hari dia ada hari dia tak ada. Hari main hujan, hari dia sakit perut, dia tutup kedai. Macam tu orang nak cari. Macam mana dalil kata nak cari masjid ke mana tukang cendol tu tak? Alam ni sekarang ada, dulu ada lah. Sebelum Allah ciptakan alam ni. Jadi kita nak kata apa? Kalau orang yang berdalil dengan alam ni dalil kata ada Allah. Sebelum ada alam ni, mana dalil kata ada Allah? Sebab itulah orang sufi ni, dia tak berdalil dengan bayang-bayang benda yang hanya ada dengan sebab benda lain tak. Tapi kalau nak berdalil dengan benda yang memang ada, kemah, kukuh. Contohnya apa? Nak tahu Masjid Muttaqin? Tengok depan dia ada Petronas. Petronas tu memang tu terpacak itu tiap hari. Tak boleh mana. Lebih kurang lagu tu lah. Kan? Sebab tu ada orang khawas ni. Orang maksudnya orang-orang yang levelnya lain. Maka perbahasan dia pun kadang-kadang sedikit tak sama. Macam kita lah. Kita kalau kita kata macam mana kita kata Allah dalil kata ada makhluk ni. Kadang-kadang tak apa nak boleh fikir. Sebab level kita macam tu nah. Level kita tak sampai, kita tak ada rasa. Contoh dia macam ni lah. Kalau kita tanya budak darjah 1 kan, 7 ataupun 5 tolak 2, dia boleh kira lah. Dia pun angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5 tolak 2 dia buat. Tinggal 3 dia kata. Kalau kita bagi hak besar sikit 10, dia angkat 2 tangan. Kalau kita pun 20, 30, dia kira sekali tangan mak dia, tangan pak dia kira habis belakang. Nak bagi cukup. Tu budak darjah 1. Tapi kalau kita kalih, kita tanya, kalau 2 tolak 5 jadi berapa? Kita 2 nak tolak 5. Tak erti lah. Tapi boleh tak 2 tolak 5? Orang yang di sekolah menengah boleh jawab. Negatif kan? Negatif 3. Orang sekolah menengah boleh jawab, orang sekolah rendah tak boleh jawab. Dia tak boleh fikir, dia tak boleh nak fikir. Lebih kurang lagu tu lah. Kita benda yang bukan pada level-level kita tu selalu fikir. Cerita hanya orang khawas cerita apa tu. Sebab ada ustaz-ustaz kan mengajar. Jadi supaya kita faham saja itu level orang lain, bukan level kita ni sekolah tadika je. Kita sekolah tadika, kita bincang secara budak tadika lah. Adapun dari Al-Quran penutup dia, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini dalil bahawa 7 lapis langit, 7 lapis bumi ni dalil bagi ada Allah. Apa makna ayat ni? Bahawa pada kejadian langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam dan siang, sekaliannya itu menjadi petunjuk tanda atas adanya Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Kalau orang tu ada akal fikiran dia jernih, fikiran yang sahih, dia tengok langit, dia tengok bumi, maka dia dapat tahu bahawa ada Allah. Macam Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim bukannya datang wahyu malaikat sebagainya, dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Mula-mula dia kata bintang ni Tuhan. Kemudian bila bintang pun hilang, naik matahari dan sebagainya, dia kata pula matahari Tuhan. Bila matahari untuk tukar-tukar kan, buat sat bulan, sat bintang, sat matahari. Lain-kali Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada semua benda ni. Dia kata Allah Tuhan. Daripada mana dia dapat? Daripada fikir 7 lapis langit, 7 lapis
Dalam Jawharah kata apa? Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alam al ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Fanzur ila nafsika, tengok pada diri kamu, tengok kejadian kita ni, badan kita ni. Allah bagi jadi mata atas, bagi jadi hidung tengah, mulut di bawah. Allah tak bagi jadi mulut, hidung sekali tu. Kalau dia nak masuk air hujan. Tapi Allah jadi segala kejadian kita ni, rengkung kita ni, hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, makan ni untuk sahabat macam-macam makan, pernah berkarat. Besi hak kemas tu pun berkarat, kena air hujan tiap hari. Kita ni 70 tahun, 60 tahun makan macam-macam ni, berkarat dah rengkung. Tayar kereta kita 2 tahun, 3 tahun kena tukar. Tapak kaki kita ni berpuluh tahun dah tak tukar. Dan banyak lagi kalau kita tengok sainsnya, hebatnya ciptaan manusia ni. Kita tengok fanzur ila nafsika thumma taqini lil alamil ulwi, kemudian tengok pula alam ulwi, 7 lapis lagi, tengok renung bulan bintang. Hebatnya ciptaan. Nak tahu hebat tak hebat, kerana kita ni tak reti nak fikir. Buka YouTube, tengok National Geographic kan, tengok kajian saintis-saintis, tengok tentang alam semesta ni, baru tahu hebatnya ciptaan. Kemudian apa? Thumma taqili lil alamil ulwi, kita pindah pula alam ulwi, tengok bawah, maka kita akan dapati apa? Tajid bihi sun'an badi'al hikam. Kita akan dapati ini semua satu ciptaan, satu kita kata apa, makhluk yang hebat yang Allah cipta. Jadi alam ni kalau kita fikir, kita akan jumpa. Tak semestinya mesti ada dalil Al-Quran. Nabi Ibrahim berdalil guna akal. Itu dalilnya bahawa kita boleh menggunakan akal kita untuk mencari dalil. Baik, Allah Alam. Sambungan pula nanti kita akan cerita hukum akli, hukum syar'i dan hukum adi, hukum adat. Allah Alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah.